akan menyampaikan tafsir Ramadan kami yang bermaksud Ramadan bulan yang disia-siakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar berpuasa. Jadi melalui ayat ini satu saja telah membuktikan bahawa Allah telah merangkaikan banyak cerita mengenai Ramadan di dalam kitab yang mulia, iaitu kitab Al-Quran. Jadi melalui ayat tersebut Allah telah menyatakan kepentingan untuk kita berpuasa. Seterusnya Allah telah mengumpulkan terdapat banyak keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Namun kita sebagai umat Islam terdapat beberapa amalan dan terdapat beberapa habit yang telah kita jadikan amalan sewaktu berpuasa, sehingga menjadikan puasa kita sebagai suatu puasa yang disia-siakan. Antara kesilapan yang dilakukan oleh umat Islam yang sehingga menjadikan bulan Ramadan mereka sebagai bulan yang disia-siakan. Yang pertama adalah menghimpunkan makan pada satu-satu masa, di mana contoh makan semasa berbuka ataupun murah dengan kadar yang berlebihan ataupun kadar yang banyak. Sebagai contoh, berbuka puasa kita telah makan nasi Arab. Lepas tu untuk murah kita beli makanan di bazar, iaitu kuih peneram, putu mayam ataupun sebagainya lah. Jadi perkara pembaziran sebegini adalah amat perlu dielakkan kerana ia ditegah dalam Islam serta juga tidak baik untuk kesihatan. Jadi antara tips yang perlu kita amalkan untuk mengelakkan berlakunya pembaziran, yang pertama adalah elakkan hidang makan malam semasa berbuka. Yang kedua, jangan window shopping di bazar Ramadan. Yang ketiga, jangan membeli makanan yang berlebihan atau tidak perlu. Jangan makan terlalu kenyang semasa berbuka ataupun murah. Sebelum tidur malam adalah baik bagi untuk aktiviti beribadah, bukanlah untuk tidur. Antara aktiviti beribadah yang amat dianjurkan untuk dilakukan pada waktu malam adalah seperti tadarus Al-Quran, kerana tenaga yang akan kita bawa sewaktu tidur akan membawa input dalam keadaan terbaik untuk otak dan juga untuk hati, untuk kita bangun untuk mengerjakan solat qiyamul lail. Yang kedua adalah solat bersendirian dan melewat-lewatkan solat. Sewaktu bulan puasa, kita seringkali menjadikan alasan berbuka, penat ataupun terlalu kenyang untuk tidak menunaikan solat secara berjemaah ataupun tidak menunaikan solat tarawih. Jadi ini adalah satu perkara yang amat disia-siakan dan amat merugikan, kerana solat tarawih adalah satu-satunya ibadah yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan sahaja. Jadi antara tips untuk tidak meninggalkan solat tarawih ataupun tidak bermalasan sewaktu hendak mendirikan solat, yang pertama, segera mendirikan solat maghrib selepas berbuka puasa serta solat-solat wajib yang lain. Kita haruslah memaksa diri kita untuk solat terlebih dahulu sebelum makan berat pada waktu berbuka. Solat perlulah dilakukan dengan khusyuk dan tenang dan santai. Jangan tergopoh-gopoh untuk selesaikan solat atau mengejar bilangan rakaat. Yang ketiga, lewat tidur dan melepaskan waktu keemasan. Pada hakikat Islam, seperti yang kita ketahui, 1 daripada 3 malam adalah waktu yang sangat bernilai bagi mereka yang memahami tentang kebaikan dan ganjaran pada waktu emas tersebut. Jadi, tips untuk bangun tidur pada sepertiga malam itu adalah paling lewat tidur jam 12.30 malam, bangun jam 3 pagi untuk qiyamul lail. Mandi, berwuduk, solat sunat, taubat, tahajud, hajat, witir dan membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lain yang mampu mengimarahkan malam Ramadan kita. Ini adalah untuk memberi kekuatan yang sangat luar biasa kepada mereka yang mengamalkan dan menjadikan ia kebiasaan. Dan yang keempat, yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam dan mungkin kita juga, iaitu tidak bersahur sewaktu bulan puasa. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud,
sahur itu makanan yang dipenuhi dengan keberkatan. Maka janganlah sama sekali kalian meninggalkan sahur tersebut. Jadi perbezaan di Jadi hadis riwayat Ahmad juga berbunyi, malaikat sentiasa meminta ampun bagi orang yang bersahur. Jadi apabila kita tak bersahur, kita telah merugikan dua perkara, iaitu makan makanan sewaktu bersahur, dan yang kedua adalah solat sunat 2 rakaat sebelum subuh waktu sahur itu juga. Jadi antara tips yang terbaik untuk kita sentiasa bangun sahur adalah makan sekurang-kurangnya sebiji kurma sewaktu bersahur. Yang kedua, lewatkan kita bersahur. Yang ketiga, tidur qailullah, iaitu tidur seketika sebelum waktu zuhur. Jadi ini adalah untuk memberi kekuatan ataupun tenaga untuk memudahkan kita bangun pada waktu sahur. Jadi itu sahaja mengenai kesilapan konsep amalan berpuasa yang menjadikan puasa kita adalah suatu Ramadan yang disia-siakan. Seterusnya disambung dengan Manisha. Alhamdulillah, saya akan teruskan dengan Ramadan, bulan penyucian jiwa. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dapat kita bersama-sama menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Sesungguhnya Allah SWT telah memulakan bulan Ramadan ini berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan Al-Mubarak adalah bulan tarbiyah dan tazkirah an-nafs, iaitu penyucian diri, dengan yang memimpin manusia kembali dengan fitrah yang suci. Jadi istilah tazkiyah an-nafs merupakan gabungan daripada dua perkataan, iaitu tazkiyah dan nafs. Tazkiyah berasal daripada perkataan zakah, yuzaki, tazkirah yang bererti penyucian, pembersihan atau pemurnian. Dalam kamus bahasa Arab, nafs pula diterjemahkan dengan diri, jasad, jiwa, nafsu, roh dan kalbu. Jadi sepanjang bulan Ramadan banyak ganjaran yang kita boleh raih daripada Allah SWT dengan mengerjakan amalan-amalan yang dituntut di dalam ajaran Islam, seperti mengerjakan solat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, solat sunat dan sebagainya. Jadi ini termasuk juga ibadah yang dilakukan daripada dalam 10 Ramadan yang terakhir di dalam bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar, iaitu ganjarannya lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampunkan segala dosa-dosanya terdahulu. Ia disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud, apabila tiba awal malam bulan Ramadan, diikat semua syaitan dan jin yang derhaka, ditutup semua pintu neraka dan tidak dibuka walau satu pintu, dan dibuka pintu-pintu syurga dan tidak ditutup walaupun satu pintu. Penyeru pun berkata, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, terimalah, dan wahai orang yang mengharapkan kejahatan, berhentilah. Dan wahai orang yang ikhlas kerana Allah akan dibebaskan daripada api neraka, dan penyeru itu akan meru pada setiap malam Ramadan. Itu disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi Ramadan juga adalah bulan penyucian jiwa, yang mana kerana pada bulan ini semua umat Islam akan sedaya upaya melakukan perubahan dalam diri mereka berbanding bulan-bulan sebelumnya. Semua perkara ini hanya boleh dilakukan dengan adanya rasa keimanan dan ketakwaan dalam jiwa. Selain itu, Ramadan juga merupakan masa terbaik untuk menyucikan jiwa. Kerana apa? Kerana orang yang berpuasa perlu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Jadi apabila cabaran utama yang hadir dalam diri mampu untuk diatasi, bermakna mereka telah berjaya melawan godaan nafsu syaitan yang ingin merosakkan jiwa mereka. Maka sebahagian daripada penyucian jiwa telah berjaya dilepasi. Jadi sebagai kesimpulannya, bulan Ramadan ni merupakan bulan penyucian jiwa yang mempunyai banyak sangat keistimewaan dan kemuliaan, sehingga dipanggil bulan Ramadan ni sebagai bulan reformasi diri untuk kita menambah baik dan mendidik jiwa kita untuk jadi yang lebih baik. Jadi amatlah
rugi jikalau kita tidak memanfaatkan sepenuhnya bulan Ramadan yang berbaki ini dengan kesungguhan dan ibadah yang telah diunjurkan dalam hadis dan Al-Quran untuk menjadi mukmin yang muttaqin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi marilah sama-sama kita berusaha dan berdoa supaya kita mendapat malam Lailatul Qadar. Sekian, terima kasih.